Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami daripada LDK7 akan berkongsi beberapa fungsi asas di dalam Microsoft Excel. Di sini kami memberi contoh rekod barang kedai Runcit Arsalam. Terdapat beberapa maklumat iaitu nombor ataupun bilangan barang, nama barang, harga barang, kuantiti barang, harga seunit barang, jumlah harga barang, kuantiti barang yang terjual, baki, kadar diskaun dan harga selepas diskaun. Seterusnya, untuk mengubah saiz kolom, anda perlu double klik di antara sempadan. Seperti contoh, saya ingin mengubah saiz kolom kuantiti, jadi saya klik sempadan di antara E dan F. Dan kolom akan berubah mengikut saiz perkataan kuantiti. Seterusnya, seperti yang kita lihat, perkataan harga seunit barang, jumlah harga barang dan kuantiti barang yang terjual adalah bertindih. Untuk menyelesaikan masalah ini, kita perlu highlightkan perkataan yang bertindih tersebut dan wrap text. Perkataan yang bertindih itu akan berpindah ke bawah. Kemudian, jika anda ingin mengubah saiz kolom secara sekaligus dan seragam, highlightkan kolom. Seperti contoh, saya highlightkan kolom F, G dan H. Kemudian pergi ke hujung kolom H dan drag mengikut saiz yang anda hendak. Seterusnya, masukkan nombor. Untuk nombor yang seterusnya, highlightkan nombor 1 dan 2. Pergi ke hujung kanan kotak dan drag sehingga nombor yang anda mahu. Seterusnya, masukkan nama barang. Okey, tadi teammate saya telah ajar macam mana guna type data ini dan juga macam mana buat satu dua. Kita tak perlu type satu by satu, kita hanya tarik ke bawah. Seterusnya kita boleh siap. So sebelum saya mula, so kita tahu unit itu SI unit penting kan. So bagi harga kita tahu itu adalah currency. So kalau di Malaysia, so kita guna RM kan. So RM, jumlah harga juga sama, harga selepas diskaun juga sama. So kita boleh buat macam ini. Kita boleh letak SI unit di sini. Tetapi terdapat orang mereka nak bekerjanya atau mereka nak tunjuk itu RM pada setiap kolom. So macam mana buat? So nanti saya tunjuk So okay. So saya letak data dulu. Contohnya saya letak sabun pada RM2, 4,5 untuk ubat gigi.
So ini harga lah, itu saya letak sesuka hati lah. Tetapi jika anda bekerja atau macam mana, tak boleh letak sesuka hati lah. Okay. Selepas tu saya cakap berapa orang mereka nak tunjuk, nak setiap kolom buat RM kan. Okay, kita tahu ada dua cara. So kita boleh type satu RM, dua RM. So ini mempanjangkan masa. So untuk menjimatkan masa, kita boleh buat anda press 2 dan selepas tu tarik ke bawah sehingga ke 2.3. Anda hanya pergi home dulu. Anda akan tengok ini. Hanya sahaja klik ini. Selepas tu awak akan tengok currency kan. So press currency. Ini semua pun akan tunjuk RM. So kita tak perlu type RM satu by satu. So jika kita tak mau macam mana, kita nak delete kanan sekali, nak buat lagi, kita tak perlu juga sama, kita klik general saja. So bagi quantity kita juga letak sesuka hati. Okay, itulah quantity. So unit juga sama, kita letak unit. So sekarang saya akan ajar macam mana kira itu jumlah harga. So kita tahu kan harga per unit times quantity, kita akan dapat jumlahnya. So jika contohnya 2 times 20, kita dapat 40. Tapi ini kita boleh buat macam ini, tetapi ini juga mengambil masa. So untuk senang, so kita hanya guna formula yang disediakan dalam Excel. Contohnya anda guna itu dulu. Selepas tu equal sign punya. Selepas tu klik ini, dan selepas tu ini. So enter. So akan dapat 40. So saya tunjuk sekali. Anda pilih itu equal sign. Selepas tu klik itu pada kolom harga itu, sebab kita kira sabun kan. So kita klik ini dan guna ini dan klik itu quantity. So enter. So kita akan dapat harga 2 times 20, 40. So perlukah kita buat setiap barang-barang macam ini? Kita tak perlu. Kita hanya buat satu saja, dan selepas tu press ini dan tarik ke bawah, otomatik semua pun boleh cari. So kita tak perlu guna calculate satu by satu. So contohnya anda juga boleh guna calculator, tengok adalah betul tak. So 18 times 45 adalah 81. Ini adalah betul. So bagi kuantiti terjauh saya ini ada contoh kuantiti terjauh. So okay, tadi saya juga sudah lupa jumlah harga, kita juga nak letak unit juga, sebab harga kan. So kita juga nak letak. So minta maaf lah. Tapi pada kolom ini saya letak unit. Okay. So macam mana calculate baginya? So tadi saya telah cakap pada permulaan saya. So
guna kuantiti tolak kuantiti terjual, kita akan dapat bagi. So 20 tolak 2 akan dapat 18. 18 tolak 6 kita akan dapat 12. Kita memang boleh buat macam ini untuk mendapatkan data. So jika macam ini juga sangat mengambil masa. So kita tak perlu buat ini juga. So kita juga boleh guna formula dalam disediakan dalam Excel, equal sign, dan selepas tu klik ini, tolak ini, quantity, tolak quantity terjauh, dan press enter, kita dapat. So Anda juga klik di sini dalam kotak ini, boleh tengok satu titik di sini, juga tarik ke bawah. So automatic semua pun boleh buat. So yang bagi ini kita juga perlu letak unit juga, UNI. Okay, so sebelum saya finish part saya, so anda boleh tengok itu RM unit kita boleh tengok ngam-ngam kan. So kita nak adjust sikit, adjust yang lagi baik, lagi senang bagi orang tengok. So macam ini. So sekian, terima kasih. Okay, tadi kita dah dapat baki kat sini kan. So, untuk tahu diskaun, untuk dapatkan diskaun kita kena highlightkan semua kotak ni dan pilih percentage. Dan kita masukkan nilai diskaun yang kita nak. Okay, ni adalah nilai diskaun yang kita dah pilih lah kan untuk setiap item. Okay, next kita nak kira pula harga selepas diskaun. Okay, kita pilih teks dulu. Okay, untuk kira harga selepas diskaun, kita kena pilih harga tolak dengan diskaun. Okay, so untuk kira, kita kena buat tekan dulu sama dengan dan pilih kolom harga. Pilih kotak untuk item pertama. Tekan ni dan tolakkan dengan diskaun. Lepas tu tekan enter. Okay, so harga selepas diskaun adalah, harga sabun selepas diskaun adalah RM1.95. Untuk tahu harga selepas diskaun item-item yang lain, kita just perlu tarik dia ke bawah. So untuk buat tu, kita just tekan macam ni dan tengok kalau dah muncul simbol plus tu, kita just klik 2 kali. So automatik kita akan dapat harga selepas diskaun item-item yang lain. Okay, untuk cantikkan lagi table ni, so kita highlightkan, lepas tu kita centerkan dia. Okay. Kalau nak selaraskan setiap kolom tu, just highlightkan. Highlightkan macam ni. Dan tekan center.
A. Okey, untuk tentukan item yang memiliki baki ataupun stok yang masih tinggi, ataupun untuk kita susun turutan item-item ni adalah dengan kita highlightkan table ni. Lepas tu kita tekan sort and filter dan pilih filter. Okey. Selepas kita dah pilih filter tadi tu, nampak tak kat sini akan ada anak panah kan? So anak panah inilah yang akan menentukan urutan ataupun kuantiti yang ada satu item tu. So kita boleh adjust dia punya turutan dengan tekan anak panah ni, mengikut kuantiti yang kita nak, mengikut item-item yang kita nak. Okay, next adalah kita nak sorting barang-barang yang kita ada kat dalam kedai ni kan. So first kalau kita nak tengok baki kita kan, kita nak tahu baki kita yang paling banyak. So kita pergi kat baki, kita pilih largest to smallest. Then dia, kalau kita tengok kat sini, kita akan nampak lah baki tu yang daripada paling banyak kepada yang sedikit. Kalau kita tengok kat sini, nombor kat sini, nombor dia tak tersusun tau, sebab ikut pada baki tu. Dan kalau kita nak tahu kuantiti yang kita jual ni paling banyak yang mana, so kita buat macam tadi, kita pilih largest to smallest. So dia akan susun sama macam baki tu. Tapi kalau kita tengok baki tu dia tak ni kan, dia tak seperti tadi. Kalau kita pergi ke susunan asal, kita pergi ke nombor, lepas tu kita akan pilih daripada smallest ke largest. Ni kalau untuk pergi kepada asal. Sekiranya kita nak menukar font, menukar font ni lah, huruf ni pada huruf besar, kita akan buat satu kotak lain. Kita akan select satu kotak lain yang sebaris dengan nama barang tersebut. Macam ni sabun kan, kita type kat dalam kotak tu sama dengan ni untuk huruf besar. Kita tekan apa, kita type apa, UPPR. Lepas tu kita akan double klik pada apa yang dah keluar tu. Okey, dah ada kan. So lepas tu kita akan klik kepada sabun tu, klik yang kotak yang sabun tu, then kita akan tutup kurungan, kita tekan enter. Dah jadi huruf besar kan. So sekarang ni kita tak boleh klik dua kali dekat sabun tu, sebab kat sebelah dia tu adalah kosong. Macam yang tadi kita tengok, klik dua kali dia akan ikut formula yang di atas. Tapi kalau untuk yang ni tak boleh, sebab yang ni sebelah dia, kolom dia tu kosong, tak ada maklumat. So kita tak boleh double klik lah, so dia tak boleh rujuk daripada yang sebelah tu. Dan dengan apa yang kita boleh buat, kita klik yang hujung bawah tu, kita tarik ke bawah, dia akan ikut sama macam yang sebelah sana tu. Barang-barang tu semua akan senarai balik dengan dalam huruf besar. Lepas tu kalau kita nak tukar semua huruf ni kepada huruf kecil, kita klik kotak tu, kita type sama dengan lower, kita klik lower tu, double klik lower, dan kita select sabun hujung tu, kita tutup kurungan dan enter. Jadilah sabun kecil, huruf kecil lah. Dan kita boleh tukarlah untuk semua tu. Kita buat macam tadi, kita drag semua daripada bujur bawah tu, kita drag ke bawah, dan dah jadi semua huruf kecil.
Lepas tu kalau kita nak tukar setiap huruf, setiap perkataan ni kepada title case, iaitu huruf besar kat depan, kita buat sama dengan, kita type sama dengan, lepas tu kita je proper, dan kita double klik proper tu, dan kita klik kepada sabun yang original tu, dia akan jadi lepas tu kita tekan enter tu kan. Okey, lepas tu kita akan tarik ke bawah, dah jadi sama macam tadi. Kalau kita tengok sini, semua perkataan tadi tukar jadi capital letter kat depan kan. Kat depan tu jadi huruf besar. Ni saya akan tunjuk sekali lagi dengan cara nak buat dia. Sama dengan kita type proper, double click proper, kita tekan sabun, kita tutup kurungan, enter, dan jadi. Lepas tu kita lorekkan ke bawah. Ni kalau nak huruf besar lah. Ni kalau kita nak huruf besar. So dah jadi huruf besar semua. So kalau kita nak copy yang huruf besar ni, kita nak copy ke list dan barang sebelah sana, kita akan select semua ni, kita copy. Lepas tu kita akan pergi ke sebelah sana, kita tekan paste. Tapi kalau kita paste kat situ, dia akan keluar macam ni lah, ref ni. Dia tak ikut yang original tadi. Ni sebabnya kat atas tu saya tengok kat sini ada nilai, dan dekat bawah ni ada sabun. Ini menunjukkan nilai kotak sabun tu. So kalau kita nak buat tu, kalau kita klik kat sabun di sebelah sini, kita tengok kat atas tu, itu adalah formula. So kalau kita copy tadi sebagai contohnya, okey, saya copy yang ni, saya paste dekat sini, dia akan jadi ref. Dia tak boleh nak baca. Dia tak boleh nak baca apa yang kita paste tadi, kita copy tadi. Satu lagi cara, kita copy, kita klik dekat situ. Lepas tu kita akan pilih kepada value. Kita select yang value ni. Okey, baru dia akan keluar seperti yang kita nak. Okey, ni saya patah balik lah, saya tunjuk balik semula. Kita copy semua. Lepas tu kita copy, kita paste tu, kita pick special. Lepas tu kita akan pilih yang value. Dah jadi. Lepas tu kat sini kita dapat lihat lah perkataan yang sama dengan yang sebelah sini. Yang ni kita padam lah. Dah selesai. Lepas tu, okey, ni contoh ni kalau perkataan panjang ni kan, macam ni adalah makanan ringan. Makanan ringan ni kan, okey, tengok dia punya kolom ni terlalu besar, terlalu panjang. Kita nak kecilkan dia, tapi dia jadi terpotong lah dia punya perkataan kan. So kita pergi ke wrap text, dia akan jadi macam ni tau. Lepas tu kalau kita nak enterkan dia, perkataan yang kedua tu kita nak enterkan dia, kita kena type alternate enter lah. Okey, ni saya ni kalau kita panjangkan dia, dia takkan bergerak, dia takkan ikut ke tepi. Ni sekali sekiranya kita nak menggerakkan perkataan ringan ni ke bawah,
daripada yang sama tu, kita tekan alternate, enter. Kita tekan alternate, enter. Okey, dia akan jadi macam tu. Okey, itu saja daripada saya. Akan diteruskan oleh rakan saya yang lain. Sekian, terima kasih. Okey, seterusnya saya akan tunjukkan cara untuk kita kira jumlah jualan dan juga hasil jualan. Okey, first untuk kita kira jumlah jualan, kita klik pada sel bawah ni and type sama dengan, seterusnya kita klik pada harga selepas diskaun dan darab dengan kuantiti terjual. Lepas tu kita tekan enter untuk dapatkan hasil. Jadi kita akan dapat jumlah jualan untuk sabun. Dan seterusnya kita akan klik 2 kali pada penjuru sel untuk dapatkan jumlah jualan untuk kesemua barangan. Untuk pengiraan hasil jualan, kita boleh gunakan cara auto sum, tapi hari ini saya akan ajarkan cara untuk gunakan formula sum instead of kita pakai auto sum. So first kita tulis dekat sini hasil jualan. Lepas tu pergi dekat sel sebelah ni, kita tulis sama dengan sum and then klik 2 kali dekat sum tu and then drag daripada yang sel 1 sampai sel hujung yang kita nak ambil tu. Lepas tu tutup kurungan, kita tekan enter. So kita dapat hasil jualan untuk kesemua barangan. Jadi itu sahaja perkongsian daripada kami hari ini. Semoga bermanfaat untuk semua. Sekian, terima kasih.